Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Tazkirah hadis kita pada sesi kali ini, kita nak melihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dalam Kitabun Nikah. Babun la yakhluwanna rajulun bimra'atin. Kitabun Nikah, bab tidak boleh berkhalwatnya seorang lelaki dengan wanita yang ajnabi lah maknanya. Baik. Hadis diriwayatkan daripada Uqbah ibnu Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu, yang wafat lebih kurang dalam 58 atau 68 Hijrah. Katanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wad-dukhul 'ala an-nisa. Baik, maknanya berwaspadalah kalian, iyyakum, ya, ini maknanya bin nasbi 'ala tahdhir wad dukhula 'ala nisa. Maknanya tanbih al-mukhatib 'ala mahdhur liyahtariza anhu kama qil iyyaka wal asad. Iyyakum maknanya di sini ittaqu. Ittaqu anfusakum an tadkhulu 'ala nisa. Dalam bahasa Arab makna iyyakum ni lafaz tahdhir, peringatan. Ditambih iyyakum wad dukhul 'ala nisa, maknanya berwaspadalah kalian, berwaspadalah kamu, berhati-hatilah kamu semua. Wad-dukhul 'ala nisa, ad-dukhul 'ala nisa maknanya di sini kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, yakni ittaqu anfusakum an tadkhulu 'ala nisa wan nisa an yadkhulna 'alaikum. Maknanya berwaspadalah kamu untuk masuk bergaul ataupun bercampur baur dengan golongan wanita. Maknanya an tadkhulu 'ala nisa wan nisa an yadkhulna 'alaikum. Maknanya, maksudnya kata para ulama, larangan untuk bercampur secara bebas atau bergaul bebas antara lelaki dan wanita. Kata Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, maknanya wa waqa'a fi riwayatin Ibn Wahb bi lafdhin la tadkhulu 'ala nisa. Janganlah kamu masuk ke dalam tempat wanita. Wa tadammana man'u dukhul man'ul khulwah biha tariqul awwal bi tariqil awla. Dia masuk dalam larangan ini, kata Al-Hafiz Ibn Hajar, larangan untuk masuk berkhalwat, yakni bersendirian seorang lelaki itu dengan wanita, ini lebih utama untuk masuk dalam makna hadis ini. Maknanya Nabi kata iyyakum wad-dukhul 'ala nisa, maknanya Nabi kata waspadalah kamu, yakni orang-orang lelaki, untuk bergaul, bercampur bebas, berkhalwat bersama dengan wanita. Itu maksud dia. Maksud hadis ni. Iyyakum ittaqu, ihdharu, ittaqu anfusakum an tadkhulu 'ala nisa wan nisa an yadkhulna 'alaikum. Jadi maknanya, kata Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu taala, wa tadammana man'u dukhul man'ul khulwati biha bi tariqil aula. Maknanya termasuk dalam larangan ini adalah berkhalwat. So, Nabi kata dekat orang lelaki, jangan, berwaspadalah kamu daripada bergaul dengan wanita. Bergaul dengan wanita ajnabi maknanya. Maknanya masuk ke dalam majlis-majlis wanita itu tanpa ada batasan. Dan termasuklah apa? Berkhalwat, bersendirian dengan wanita. Kerana ada hadis yang lain menjelaskan tidaklah seorang lelaki itu bersendirian dengan seorang wanita yang ajnabi, melainkan yang ketiganya adalah syaitan. Jadi kita kena faham. Jadi ini adalah satu larangan daripada Nabi SAW untuk kaum lelaki masuk bercampur baur secara bebas bersama dengan kaum wanita, ataupun sebaliknya kaum wanita masuk ke dalam majlis lelaki secara bebas tanpa batasan. Kedua-duanya ada
maksud tersebut. Sebab itu Imam Al-Bukhari letakkan hadis ini dalam bab la yakhluwanna rajulun bimra'atin. Tak boleh seorang lelaki berkhalwat dengan seorang wanita. Baik, hadis ini tak habis lagi. Seorang sahabat tanya. Faqala rajulun minal ansar. Berkata seorang lelaki dalam kalangan ansar. Ya Rasulullah, afara'aita al-hamwa? Ya Rasulullah, afara'aita al-hamwa? Maknanya, wahai Rasulullah, apa pendapatmu tentang al-hamu? Al-hamu ini maknanya akhuz zauj, saudara kepada isteri ataupun saudara kepada suami. Maknanya ipar. Atau yang ke atas, maknanya bapa saudara dia dan sebagainya, atau kerabat yang terdekat. Al-hamu. Jadi sahabat ni tanya, apa pendapatmu tentang ipar duai? Ya Rasulullah, apa pendapatmu afara'aital ham tentang ipar duai? Maknanya boleh tak seorang lelaki dia bercampur dengan ipar duainya itu tanpa batasan, atau bersendirian, samalah bersendirian, berkhalwat dengan ipar duainya tanpa ada mahramnya, boleh tak? Nabi kata alhamu al-mautu. Alhamu al-mautu. Ipar duai itu adalah kematian. Nabi kata ipar duai itu adalah kematian. Baik. Hadis ini adalah hadis yang sangat penting, khususnya memberikan batasan kepada kita semua dalam pergaulan. Bagaimana Islam menggariskan panduan kepada kita semua untuk mengikuti batasan dalam pergaulan. Lelaki dan wanita tidak boleh bergaul secara bebas dan menjaga batasan-batasan syariat. Antaranya adalah larangan untuk berkhalwat, yang bersendiriannya seorang lelaki dengan wanita yang ajnabi. Ini larangan yang umum. Sebab itu disebutkan di sini oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, dibawakan hadis yang menjelaskan hadis ini, iaitulah la yakhluwanna rajulun bimra'atin fa inna thalithahuma syaitan. Dijelaskan dalam hadis ini, makna hadis ini dijelaskan dengan hadis yang menyebutkan maksud Nabi larang lelaki masuk ke majlis wanita tu, maknanya bergaul secara bebas, maknanya tanpa batasan, maknanya lagi antaranya yang khusus, maknanya itu berkhalwat, maknanya bersendirian bersama dengan lelaki dengan perempuan itu secara bebas, bersendirian. Ini berkhalwat. Nampak? Dan disebutkan oleh para ulama ketika mensyarahkan hadis ini, apabila ditanya oleh sahabat itu tentang ipar duai. So ipar duai ini, kenapa Nabi SAW kata mati? Al-hamu al-maut, maknanya ada beberapa makna. Antaranya adalah al-khalwatu bil-hamwi qad tuaddi ila halakid din in waqa'at al-ma'siyah. Pertama, maksud ipar duai itu kematian adalah berkhalwat dengan ipar duai itu boleh membawa kepada maksiat, sebab dia adalah orang yang terdekat dengan kita yang mungkin kita terlepas pandang. Syaitan akan datang dan akan menghiaskan perbuatan-perbuatan maksiat itu kepada kita dan pada orang yang lalai dan leka itu, dan dia beranggapan perkara itu tidak mengapa kerana dia ipar, ada ipar ke kakak ipar ke ipar duai, dia anggap boleh, tak ada masalah. Salah. Ini kita kena betulkan. Bila dia jadi ipar duai kita, bukan lesen untuk kita membolehkan perkara yang tak boleh. Contohnya macam banyak berlaku perkara-perkara yang di luar batasan, apabila meremehkan batasan ini. Dia anggap ipar duai ni macam adik-beradik. Jadi dia pun tak kira sama ada lelaki atau perempuan, maknanya dia pun bermudah-mudah. Tak jaga dah batas aurat, tak jaga dah apa kita kata pergaulan. Wallahul musta'an. Sebab itu Nabi kata al-hamu al-mautu. Ipar duai ini kematian. So itu yang pertama maknanya. Yang juga boleh maksudnya di sini, au ilal mauti in waqa'at al-ma'siyah wa wajaba ar-rajmu. Kenapa Nabi kata
ipar dua itu kematian, kerana boleh jadi juga dia akan membawa kepada maksiat yang akhir sekali hukumannya boleh bawa kepada rejam. Rejam maknanya perzinaan, hukuman yang dikenakan ke atas penzina yang muhsan, yang sudah menikah. Boleh jadi dia mati disebabkan kena rejam. Au ila halakil mar'ati bi firaqi zawjiha ila hamalathu al-ghirah ala tatliqiha. Ataupun boleh berlaku penceraian suami kepada isteri akibat berlakunya cemburu, kecemburuan dan sebagainya yang disebabkan oleh ipaduan. So nampak? Ha? Asyara ila dhalika kulluhu al-Qurtubi. So Imam al-Qurtubi yang mengisyaratkan tentang makna-makna ini. Berkata At-Tabari, al-makna anna al-khulwatu rajulun min akhihi aw ibn akhihi tanzilu manzilatal maut. So maknanya At-Tabari kata berkhalwat, yakni bersendirian seorang lelaki itu dengan perempuan saudara, sama ada isteri saudaranya atau iparnya, adik ipar ke kakak ipar ke, ataupun ibnu akhihi, maknanya sepupunya dan sebagainya. Itu dari sudut pemahaman ataupun kebiasaan orang Arab, dia adalah dalam kedudukan kematian. Maknanya Arab dia sifatkan sesuatu yang mereka tak suka. Orang Arab kalau disifatkan sesuatu yang dia tak suka, benda tu dipanggil maut. So Nabi kata alhamu al-maut. Itu kata At-Tabari. Mana ipar dua itu matian. Mati lah. Kalau di bahasa kita kata matilah, matilah kau. Macam itulah, sama juga macam matilah kau, maknanya benda kita tak sukalah. Benda tu maknanya benda tu benda yang mustaqbahah, benda yang mustaqbahah, benda yang bodoh, benda yang buruk, benda yang tak baik. So orang Arab nampak bersendirian atau berkhalwatnya seorang lelaki dengan ipar dia ataupun wanita belah maknanya inilah perempuan yang ajnabi, iparnya yang paling dekat kan, maknanya adik isteri dia ke ataupun kakak isteri dia ke, maknanya itu adalah sesuatu yang tidak baik. Seorang Arab dia punya ghirah dia, kecemburuan dia tinggi. Sebab tu dia benda tu mereka sebab tu syariat datang, Nabi SAW datang, lisan Nabi kita SAW, Nabi berkata benda yang sama. Alhamu al-maut. So ini adalah satu beberapa makna yang dinukilkan daripada ulama. Baik, kesimpulannya di sini, hadis ini memberikan kita satu pengajaran agar kita berwaspada dan tidak bermudah-mudah dalam pergaulan, khususnya lagi apabila melibatkan wanita ajnabi. Tidak kira sama ada ipar dua dan sebagainya, tetapi perkara tersebut tetap ditegah dan dilarang oleh Nabi SAW, kerana Nabi kita SAW tidak menegah atau tidak melarang atau tidak memberi amaran, melainkan perkara itu bahaya. Sangat bahaya. Dan jangan kita terpedaya dengan seruan-seruan golongan-golongan yang menyeleweng, golongan-golongan feminisme dan sebagainya, kononnya mendakwa ini adalah hak asasi manusia dan sebagainya. Bakul sampahkan pendapat-pendapat mereka dan berpeganglah dengan hadis Nabi SAW ini. Ini juga memberikan pengajaran kepada kita semua, jika ada dalam kalangan ahli keluarga kita, di kalangan wanita dan sebagainya yang bekerja, maka berikan peringatan kepada mereka akan bahayanya khalwat bersama dengan lelaki yang ajnabi. Berwaspada, mencari sebab-sebab yang boleh menghalang perkara-perkara yang buruk berlaku. Apatah lagi lebih-lebih zaman sekarang ini, macam-macam kita tak boleh nak bersangka baik dengan penjenayah-penjenayah yang ada macam-macam sekarang ni. Maknanya kita sebagai seorang lelaki atau wanita mencari asbab-asbab. Antaranya adalah kalau bekerja, maknanya pastikan pergaulan itu ada batasan, dan pastikan maknanya melakukan perkara-perkara yang mungkin ada urusan kerja dan sebagainya, itu masih lagi ingat tentang pesanan dan wasiat Nabi SAW, iyyakum waddukhul 'ala nisa. Lelaki kepada lelaki, perempuan bersama. Kan lelaki sama juga, perempuan bersama. Dia tak ada isu kita kata takkan perempuan saja nak kena jaga, lelaki tak kena. Tak, dua-dua kena jaga. Lelaki kena jaga, perempuan kena jaga. Lelaki kena jaga mata dia, perempuan pun kena jaga mata. Lelaki kena jaga hati dia, perempuan pun kena jaga hati dia. Lelaki kena tundukkan pandangan, perempuan pun kena tundukkan pandangan. Maknanya kena jaga syariat Allah. Ihfazillaha yahfazka. Baik, itulah hadis yang kita bacakan tadi. Iyyakum waddukhula 'ala nisa, maknanya larangan untuk kita bergaul secara bebas dan larangan untuk berkhalwat antara lelaki dan wanita yang ajnabi. Dan ara'aital hamwa al-mautu, maknanya
berkhalwat dengan orang yang kerabat yang terdekat seperti ipar dua itu lebih boleh membawa kepada kemudaratan. Sebab itu Nabi berikan amaran. Wallahu taala a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.